Beri konsentrasi dan cuba bayangkan anda dalam situasi pendengar berikut ini. Sebab bila kita bayangkan, barulah kita akan rasakan seramnya pengalaman pendengar kita. Namanya Kak Rogayah, dan Kak Rogayah telah pun mengalami gangguan yang menyeramkan ini. Benda ini berlaku apabila Kak Rogayah dengan suaminya, katanya di sini pulang dari Jakarta. Mereka telah bercuti selama lebih kurang seminggu di sana. Pulang hari Ahad pagi. Keesokan harinya suami bertugas malam lah. Jadi bila suami bertugas malam, Kak Rogayah dalam rumah seorang diri. Sebab anaknya semua, kata Kak Rogayah, dah besar panjang pun. Dah tinggal rumah masing-masing lah. Tak sebut berapa ramai anaknya, tapi rumah tu memanglah hanya Kak Rogayah dan suaminya yang tinggal ataupun menetap di rumah dimaksudkan. Cuba anda bayangkan, bila Kak Rogayah pulang ke rumah, iaitu hari Ahad paginya, dan bila malam hari, Kak Rogayah pernah beritahu suami yang dia rasa tak sedap. Hatinya macam ada benda yang tak menentu, tak kena. Jadi suaminya hanya mengatakan supaya dia tenangkan diri, bacalah apa yang dia tahu yang patutlah. Jadi Kak Rogayah kata ada sesuatu yang tak kena. Kak Rogayah mula telefon anak-anaknya lah. Telefon anak pertama, anak kedua dan sebagainya. Dia cuma kata dia telefon anak-anaknya, tanya khabar. Takut-takut anaknya dalam keadaan berbahaya, tak nak beritahu, tak nak berkongsi, takutlah ibunya susah hati. Jadi semua dia telefon, kata Kak Rogayah, semua anak saya okey. Tak ada masalah, tak ada apa-apa pun. Yang perlu saya tahulah yang mencemaskan. Semakin mencemaskan lagi perasaan Kak Rogayah sebab ada sesuatu yang tak kena. Jadi akhirnya pada hari Isnin malamnya, bila suami saya keluar untuk bekerja, Kisi, suami saya masuk pukul 10. Jadi pukul 9 dia dah keluar rumah. Saya pun salam, suami pun keluar. Saya tutup pintu, dah siap sedia nak tidur. Lazimnya, kata Kak Rogayah, bila dia nak tidur, lampu bahagian dapur akan dihidupkan. Saya pun masuk dalam bilik. Bila kami katanya ke Indonesia, ke Jakarta, saya dan suami telah pun membeli barang-barang lah. Ada buah tangan untuk beri anak-anak, ada untuk cucu, dan ada juga untuk kami simpan di rumah buat perhiasan. Jadi akan saya sentuh tentang perkara itu sebentar nanti, Casey. Malam hari, Casey, 12:30 malam, Casey, saya terbangun. Casey nak tahu kenapa? Sebab dalam bilik saya terasa amat panas. Jadi saya bangun kerana panas. Saya tengok alat pendingin hawa saya hidup, masih berfungsi. Jadi saya cuba rendahkan suhu supaya lagi sejuk. Apabila saya pejamkan mata sekali lagi, wah, baru terasa sejuk, Casey. Jadi baru nak nyenyak tidur, saya dengar sesuatu benda bergerak dalam rumah, seolah-olah orang bertapak. Saya tarik selimut saya. Dalam bilik yang gelap, betul-betul di penjuru bilik saya, Casey, nak tahu saya nampak apa? Saya nampak seorang wanita kurus kering. Tangannya halus, badan kurus kering, rambut panjang tutup muka dia tunduk sambil tangan buka seolah-olah macam kepak. Dan tangan kiri kanan dapat saya lihat walaupun sekejap tapi menyeramkan. Benda tu menari-nari, joget, Casey, kiri kanan. Bila saya nampak, astagfirullahalazim, Casey, saya tarik selimut, saya pejamkan mata, dapat rasa, Casey, benda tu bertapak kiri kanan. Saya cuba tidur, lelapkan mata tapi tak boleh, Casey. Rasa saya semakin takut. Saya beranikan diri, saya keluar dari arah katil ke satu lagi keluar kawasan ni, iaitu saya tidur sebelah kiri, saya keluar daripada katil sebelah kanan, buka pintu, terus tak nak pandang belakang. Di ruang tamu, saya hidupkan lampu ruang tamu, hidupkan lampu tandas, hidupkan lampu dapur. Bilik di sebelah, satu lagi bilik tak berani nak hidupkan sebab pintu bilik saya terbuka dan bilik itu bertentangan dengan bilik saya. Takut ternampak benda tu, Casey. Dipendekkan cerita, kata Kak Rogayah, dipendekkan cerita, bila beritahu suami terperanjat dan panggil seorang ustaz datang. Ustaz ni mula Sima baca ayat-ayat Al-Quran dalam rumah. Dan kata ustaz tu, ada tak barang-barang yang awak beli ke, simpan ke? Periksa. Suami saya ada beli, Casey, patung wayang kulit dari Indonesia. Mungkin, kata ustaz tersebut, patung tu bukan kosong, ada berisi. Maksudnya tu adalah dihidupkan ketika permainan wayang kulit. Dinasihatkan kalau boleh jangan simpan objek-objek yang cukup sifatnya oleh ustaz tersebut. Anak patung, gambar-gambar, patung yang macam ni, wayang kulit, buang sajalah. Itulah pengalaman dari Kak Rogayah
dalam rumahnya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya.